Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Berjumpa kita sekali lagi dalam PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Semoga kamu sentiasa dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah ayat penyata. Ya. Ayat penyata ini telah pun cikgu terangkan pada sesi pembelajaran yang lepas. Ya, walau bagaimanapun kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata dan bagaimanakah untuk membina ayat penyata baik. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini kamu perlu merujuk buku teks bahasa Melayu pada muka surat 74. Ya. Jadi kemahiran pada hari ini ialah membina ayat penyata. Ya. Dan tajuk dia ialah sifat murid yang baik. Okey, itu tajuk kita pada hari ini ya. Itu kemahiran tata bahasanya ialah ayat penyata. Itu kamu akan membina ayat penyata di bawah tajuk sifat murid yang baik. Okey, murid-murid. Jadi kita lihat ya. Kita lihat tajuk pada hari ini. Okey, seperti mana yang cikgu beritahu, tajuk dia ialah ayat penyata. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Ya. Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Itu ayat penyata ya. Ayat yang menceritakan sesuatu hal ya, atau memberitahu tentang sesuatu hal. Okay. Jadi ayat penyata juga ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Ya, itu dua definisi ataupun maksud ayat penyata. Okey. Jadi kamu kena ingat dua definisi ini. Baik, kita teruskan. Contoh ayat nyata ya. Harimau itu sedang mengejar kancil. Jadi ayat ini menyatakan ataupun menerangkan harimau sedang mengejar kancil. Okey, itu contohlah, contoh ayat penyata, iaitu menerangkan keadaan tersebut. Ya. Contoh yang lain, kakak sedang menyiram pokok bunga. Ya, menerangkan keadaan kakaknya yang sedang menyiram pokok bunga. Ya. Itu dua contoh ayat penyata. Okey, kita lihat buku teks. Ya. Cikgu Suraya bersoal jawab dengan Alice dan rakan-rakannya di dalam kelas. Ya. Ada beberapa keping gambar ya diberikan di situ. Ya, gambar pertama murid mengutip sampah. Gambar kedua gambar murid-murid sedang menyanyikan lagu negaraku dan ada seorang murid sedang menaikkan bendera Malaysia. Ya, gambar nombor 3 murid-murid mematuhi peraturan. Gambar nombor 4 tidak meniru semasa peperiksaan.
Gambar nombor 5, seorang murid sedang menggunakan tandas. Okey, jadi bagaimana kita hendak membina ayat penyata berdasarkan gambar dan juga penyataan yang diberi. Okey, ini cikgu dia. Cikgu dia. Cikgu Suraya ya. Murid-murid, apakah sifat-sifat baik yang perlu ada pada seseorang murid? Okey. Itu cikgu dia tanya. Okey, kita lihat satu persatu tentang gambar itu ya. Okey. Cikgu dia tanya, murid-murid, apakah sifat-sifat baik yang perlu ada pada seseorang murid? Okey, berdasarkan gambar yang pertama, mengutip sampah. Apa yang akan murid ini jawab ataupun Alice lah. Ni Alice ya. Yang Alice jawab. Jadi Alice boleh jawab, murid yang baik akan mengutip sampah yang terdapat di atas tanah. Okey, itu satu contoh ayat nyata. Kemudian boleh disambung lagi. Dia akan membuang sampah itu ke dalam tong sampah. Okey. Jadi di sini ayat ini menyatakan ataupun menerangkan tentang murid yang baik ya, jika dia berjumpa dengan sampah, dia akan kutip. Kemudian dia akan buang sampah tersebut ke dalam tong sampah. Itu contoh ayat penyata. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, gambar kedua iaitu gambar murid sedang berdiri tegak. Kemudian ada seorang murid sedang menaikkan bendera. Okey. Cikgu dia pun tanya murid-murid, apakah sifat-sifat baik yang perlu ada pada seseorang murid? Berdasarkan gambar itu, apa yang Alice jawab? Murid yang baik akan berdiri tegak ketika bendera Malaysia dinaikkan. Okey. Itu ayat penyatanya. Iaitu menyatakan bahawa murid yang baik dia perlu berdiri tegak semasa bendera Malaysia dinaikkan, iaitu semasa nyanyian lagu kebangsaan, lagu negaraku. Okey, itu ayat penyatanya. Okey, seterusnya gambar seterusnya. Murid-murid, apakah sifat-sifat baik yang perlu ada pada seorang murid? Berdasarkan gambar ini ialah mematuhi peraturan. Okey, jadi macam mana ayat penyatanya? Murid yang baik akan sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Itu contoh ayat penyata. Kalau kamu ada ayat kamu sendiri, kamu boleh buat asalkan ianya menerangkan tentang ayat penyata ataupun berkaitan dengan ayat penyata. Murid-murid yang baik perlu mematuhi peraturan sekolah. Contohnya. Jadi kalau di sini murid yang baik dia perlu mematuhi peraturan sekolah, itu penyataan yang diterangkan Okey, seterusnya cikgu ada soal lagi murid-murid, apakah sifat-sifat baik yang perlu ada pada seseorang murid? Berdasarkan gambar ini, tidak meniru. Tidak meniru ni sudah tentulah ianya dalam periksaan. Okey. Apa murid ni jawab kawan Alice ni jawab. Murid yang baik
tidak akan meniru, ya, bukan akan meniru nih, ya. Murid yang baik tidak akan meniru. Cikgu tertinggal perkataan tidak tu tadi, cikgu tertinggal. Okey. Sekejap cikgu betulkan, ya. Sini tidak, ya. Tidak akan meniru, ya. Bukannya meniru, ya. Tidak akan meniru. Kalau meniru itu dah jadi murid yang tidak baik, ya. Baik, kita sambung boleh, ya. Kita sambung semula. Mana tadi, ya? Okey. Ya. Okey. Murid yang baik tidak akan meniru semasa peperiksaan berjalan. Okey, ayat penyata ini menerangkan tentang sifat murid yang baik. Dia tidak akan meniru sewaktu peperiksaan berjalan. Okey. Ayat seterusnya berdasarkan gambar yang terakhir, ya. Cikgu dia masih tanya lagi murid-murid, apakah sifat-sifat baik yang perlu ada pada seseorang murid berdasarkan gambar ini. Ya, gambar ini adalah seorang murid menggunakan tandas. Jadi apakah, ya, ayat penyata yang boleh dibuat berdasarkan gambar tersebut? Ini contoh ayat dia. Murid yang baik akan mengepam tandas selepas digunakan. Itu menerangkan tentang sifat murid yang baik, dia akan mengepam tandas, ya, selepas digunakan, ya, supaya tandas tersebut bersih dan selesa digunakan oleh murid yang lain. Okey. Itu contoh ayat penyatanya, iaitu penerangan tentang sesuatu perkara, ataupun kejadian tadi. Okey. Itu yang berkaitan dengan buku teks. Jadi murid-murid, untuk tugasan pada hari ini, ya, kamu rujuk buku aktiviti jilid 2, muka surat 83, ya. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 83. 83. Okey. Ni. Bina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Jadi kamu diminta untuk membina ayat penyata berdasarkan gambar dan juga frasa. Ya, sama seperti penerangan yang cikgu beri semasa dalam buku teks tadi, ya, tentang buku teks tadi. Okey. Jadi gambar pun diberi dengan dia punya ya, maklumat sekali lah. Okey, kita lihat sama-sama contoh dia. Okey, contohnya gambar yang pertama itu diberikan mengangkat beg. Okey, mengangkat beg. Rasa dia ialah mengangkat beg. Jadi macam mana kamu nak membina ayat penyatanya? Ini contoh, ya. Contoh cikgu bagi contoh ayat penyatanya, ya. Kamu boleh buat ayat kamu sendiri, ya. Contoh. Okey, Haris membantu kawannya yang sakit mengangkat bagnya ke bilik darjah. Itu contoh ayat penyata, iaitu menerangkan tentang sifat Haris yang baik membantu kawan dia, ya, yang sakit mengangkat bagnya ke bilik darjah. Okey.
Cikgu bagi dua contoh saja ya. Dan contoh yang kedua, membantu guru. Okey. Gambar itu, gambar membantu guru ya. Apakah yang dibuat oleh murid ini untuk membantu gurunya? Okey, contohnya Salina membantu gurunya menampalkan poster pada papan kenyataan. Itu contoh ayat penyata dia yang menerangkan tentang sifat Salina yang baik, iaitu membantu gurunya menampalkan poster pada papan kenyataan. Itu contoh dua ya. Dua contoh ya yang cikgu berilah. Yang lain tu kamu boleh buat sendiri ya. Kamu buat sendiri ya, berdasarkan frasa dan gambar yang diberi. Okey. Yang ketiga tu menyusun kerusi. Kemudian memasukkan pinggan. Kemudian membimbing rakan. Okey. Jadi kamu bina ayat penyata ya. Ayat penyata. Ingat semula apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata tadi. Ya. Itu ayat yang menerangkan tentang sesuatu. Okey. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja ya. Dan cikgu harap kamu faham ya tentang tajuk yang kita belajar hari ini, iaitu ayat penyata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.